Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Fa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita daripada kita di alam ruh hingga dilahirkan hingga sekarang. Nikmat Allah tidak pernah berhenti. Di mana nikmat yang paling besar, yang lebih besar daripada segala nikmat adalah nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, yang kita mengakui bahawa hidup kita ini adalah penceritaan ataupun kisah-kisahnya. Itu yang mustahak sekali, yang perlu kita fahami, yang perlu kita pegangi, yang perlu kita imani, iaitu kita hanyalah maujud dan Allah itu yang mewujudkan kita. Jadi menunjukkan bukanlah kita ni ada, tetapi Allah, keberadaan Allah untuk menceritakan tentang dirinya yang esa, yang ada, yang tunggal, yang tidak ada dua. Walaupun dia menciptakan banyak, kita tidak tertipu. Tetap kita nampak, tetap kita merasai, tetap kita mengimani bahawa dia bukan ada yang lain selain la syarikalah. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi yang lain. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Walaupun banyaknya yang kita lihat baik di langit baik di bumi, sekalian yang Allah ciptakan, semuanya itu menunjukkan laisa. Tidak ada, dia boleh diseumpamakan Allah Subhanahu taala. Ataupun Allah berada di tempat ini, atau Allah Subhanahu taala seperti ini, tidak boleh disamakan. Apa saja pun yang Allah zahirkan, apa pun yang Allah ciptakan, walaupun dia mengaku, tidak boleh disamakan. Ingat benar-benar. Jadi apakah yang menyebabkan kita yakin itu? Iaitu dialah yang ada. Sekalian yang diciptakan, sekalian yang ada di lapisan 7 lapis langit dan bumi, semua apa yang diciptakan, walaupun hari ini Allah ciptakan 1000 jenis makhluk baru, tetap menunjukkan keesaan Allah. Bukan ada banyak. Tetap kita nampak Allah lah. Bukan ciptaan tu, tetapi yang menciptakan tu. Itu hala tujuan sebenar Allah menciptakan segala sesuatu, untuk kita jangan tertipu, untuk menyatakan dirinya. Sungguh pun sesuatu itu dinyatakan tu tidak ada, tetap juga dia tu esa dengan dirinya sendiri. Dia tidak perlu untuk menciptakan segala sesuatu itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maknanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, la syarikalah. Tak ada sesuatu pun yang boleh menyamainya. La syarikalah. Ya. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik apa pun yang dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, di langit, di bumi, semuanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa bi kulli wa huwa itu menunjukkan sekalian yang diciptakan adalah daripada qadir, kekuatan. Segala apa yang diciptakan, di langit, di bumi, semuanya itu berada di tangan kekuasaan Allah, hidup atau matinya. Subhanahu wa ta'ala. Kita hayati benar-benar. Kita selalu lepas solat kita menyebut 11 kali
Kadang-kadang 9 kali kita baca sebelum kita berpindah kepada nak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah kan. Kita disuruh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tak ada sekutu, tak ada apa pun. Semuanya tidak ada yang ada. Betul-betul duduk makam tu kita menyebut dan kita hayati tak ada siapa yang boleh menyamai Allah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Apa saja yang kita lihat, yang hidup dan mati, semua berada di tangan kuasaan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia yang meliputi, menguasai semua. Nak dihidupkan, nak dimatikan, nak dimatikan, nak dihidupkan, semua berada di kekuasaanku. Apa saja yang di langit, 7 lapis langit di bumi dan 7 lapis di bumi, semua di bawah kekuasaan Allah. Allah Ta'ala kata. Jadi kita menampakkan makam tu bahawa kita tahu bergerak kipas tu kita nyata menampak Allah yang menggerakkan. Bergerak matahari kita nampak nyata Allah yang menggerakkan. Allah bergerakkan tu tanpa menggunakan tangan. Tetapi Allah cukup menyusun dengan kebijaksanaannya, mengikut aturan yang telah Allah tetapkan. Dan sesiapa pun tidak boleh berkongsi kekuatan daripada Allah. Tak ada siapa pun. Tak ada siapa. Itu hak Allah Ta'ala. Daripada awal penciptaan matahari, dia naik di arah timur dan turun di arah barat. Cukup masa nanti Allah akan terbalikkan. Tetapi belum lagi Allah nak. Allah tetap mencurahkan rahmat dia, naikkan matahari. Kekuasaan-kekuasaan tanda, kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu. Masihkah kita lagi ragu? Masihkah kita lagi rasa keakuan diri? Kalau itu tanda-tanda besar kekuasaan Allah, mukjizat Allah, kita buat tak tahu. Itu menunjukkan kita di dunia lagi wa na'udzubillah buta dan lihat Allah. Tadi bukan mata ni buta, tetapi mata hati kita tidak nampak. Tujuan Allah ciptakan 7 lapis langit untuk menyatakan Dia yang menciptakan, bukan berhenti pada matahari itu, tapi melihat siapa pencipta matahari itu. Wau namanya fa'ain nama tualu fasama. Tidak kau pandang matahari melainkan Allah lah dahulu. Bukan matahari yang kau pandang, tapi pencipta matahari itu. Itu makna ayat tu mutasyabihat, bukan ayat mukamat tu. Ayat mutasyabih, pernah jumpa ahli Allah baru boleh diterangkan apa tu ayat. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, bukan tangan Muhammad. Mereka berbai'ah, tetapi yadullahi, jangan bayangkan Allah tu bertangan, tak boleh. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi, bukan maksudnya Allah turunkan ayat tu nak menyatakan Dia memiliki tangan, bukan. Dan maknanya bukanlah Allah tak memiliki kekuasaan, tetapi kekuasaan itu meliputi atas segala sesuatu, itu adalah milik Allah kekuasaan. Jadi tangan tu ibaratnya kita kena faham, dia bersalaman dengan kuasa kudratul Allah. Jadi kita perlu ingat, setiap suapan makanan yang kita makan, kita makrifatkan Allah yang suap kita, nescaya makanan itu tidak akan berbuat kita lalai kepada Allah. Darah daging tumbuh dari makrifatullah, kita menyuap, kita bayangkan Allah yang menyuapkan, maka kita akan merasakan kemanisan mentauhidkan Allah. Sebab nak makan tu sendiri dia dah rasakan Engkau yang menyuapkan, ya Allah. Engkau yang menjadikan beras ni, Engkau yang menumbuhkan, yang menurusi tanah, yang kau letakkan baja di situ, ya Allah. Engkau yang menumbuhkan. Proses kita nampak semua hak Allah Ta'ala. Hingga kita nak sodok tangan kita ke kudrat pun, kita rasakan Dia yang menyuapkan kita dengan kasih sayang manjanya Allah SWT. Kita minum tangan kekuasaan Allah, menyuapkan kita dengan manja setiap hari. Kita tak perasan ke? Kita rasa kudrat kita ke? Kita tak rasa ke kasih sayang Allah menyuapkan kita makan, menyuapkan kita minum, kita mengangkit, ambil buah tadi. Kita tak makrifatkan sebenarnya hakikatnya Allah tu kasih sayang. Dia tumbuhkan buah anggur, dia tumbuhkan buah korma, tumbuhkan buah tembikai, buah durian, buah macam-macam. Tapi kita lalai ataupun ghafilun, membuat kelalaian, menutupi hak Allah Ta'ala.
Lalai itu, ghafilun tu orang yang buat dia menyangka dia punya kekuatan, dia tutup dengan kesombongan. Tadi Allah gambarkan orang lalai begitu adalah orang yang balhum kal an'am. Mereka ni lebih teruk daripada binatang ternak, wa na'udzubillah min zalik. Tapi dia tidak sedar. Dia dah bertukar diri ni menjadi lebih teruk daripada binatang ternak. Kalau binatang ternak bertanduk tu biasa, tapi kalau manusia bertanduk, luar biasa zalimnya tu pada Allah SWT. Jadi berapa banyak kalau kita tidak mengaji, mengenal diri, mengenal Allah, berapa banyak kesalahan, kesilapan. Bukan yang kecil-kecil punya kesilapan, kesalahan besar. Kita menutupi, kita rasa yang mangkat tu kita. Betapa syiriknya kita. Kita rasa kita yang ada kudrat waktu tu. Kita tak sedar, kita tak mengaji. Kita buta mata hati kita. Kita tak nampak Allah, tak melihat dengan pandangan ma'rifatullah. Allah perlihatkan macam-macam. Kita rasa buah ni ada orang lain yang menumbuhkan, tahu baja. Kita lupa, kita tak nampak bahawa yang menumbuhkan tu Allah. Kalau Allah tak bagi cuaca panas, takkan jadi buah. Dia mesti nak menggunakan kepanasan matahari yang cukup, ataupun memerlukan air. Kalau Allah tarik balik air, jangan kita sombong. Kita rasa kebun kita ni usaha aku tak baja, aku buat paru-paru, aku buat lindungan daripada ni binatang-binatang buas. Engkau punya kebun apalah tak jadi tu, kau malas. Bangga, sombong. Na'udzubillah. Tahun depan Allah bagi ganap, kau buat macam tu juga. Ganap Allah bagi, bukan Allah zalim nak bagi ingat kau. Aku yang menumbuhkan. Aku yang suruh kau berusaha angkat tu. Berusaha pakai baja ni. Berusaha buat penahan panas. Berusaha untuk mengalirkan air. Kau rasa engkau ke? Manusia ni bila dah dia rasa macam dia dah confident diri dia yang boleh buat, dia bangga itulah sifat yang perlu kita buang. Sifat-sifat mazumah tu. Kalau dibiarkan, kita tak mengaji, mengenal diri, kenal Allah, maka kita akan bertambah jauh dan akan buat pengakuan bahawa kitalah Rabbukumul aku Tuhannya, aku boleh buat apa suka hati aku. Bahaya, wa na'udzubillah. Maka Allah akan bagi lagi. Allah perlihatkan tanda besar-besar, kau tak faham juga, Allah bagi lagi. Allah terus tutup buat dinding. Allah buat dinding ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang baca ayat Quran, tafsir Quran, ada dinding halus yang dia tak masuk ke dalam. Allah buat dinding, wa na'udzubillah. Sebabkan pekerjaan dia tu menghina. Dia merasa dia lebih hebat daripada Allah. Dia hilang pertimbangan dirinya. Dia kufar, menutupi hak Allah yang ada pada dia, hidup, kudrat, kehendak, ilmu, semua Allah bagi. Dia rasa dia Allah tutup. Tak mau, kita minta jauhkan. Ya, jadi kita beruntung. Setiap malam, setiap hari kita mendengarkan mukjizat-mukjizat Allah. Cerita-cerita ni, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu tu mukjizat-mukjizatku. Dalam Quran dia nafsirkan ayatuhu, tanda-tanda ayat-ayat Allah. Tapi kalau bagi orang yang tafsiran Madinah, tafsiran wali Allah, ahli Allah, ayat tu tadi maknanya mukjizat. Sebab dalam Quran tak ada pun satu mengatakan mukjizat, sebutan mukjizat. Cuma ahli tafsir mengatakan ayat-ayat. Tapi sebenarnya bila sebut ayat-ayat Allah, kemarin semalam apa saya cakap, huruf satu titik huruf pun memiliki mukjizat. Belum jadi ayat. Ayat kan Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat, betul? Tapi kalau titik pun mukjizat juga. Sebab kita tidak mengetahui rahsia titik yang Allah Ta'ala letakkan di tempat-tempat yang mana untuk kita ma'rifatullah. Salah satu contoh ni saya bukakan rahsia. Iaitu kalau kita dapat duduk di dalam kelopak bunga pati dia. Kelopak bunga pati yang di mana dia membuka, maka keluar aroma tu, titik tu yang kita masuk.
letak di umbun-umbun kita ni. Ya, letak di umbun-umbun kita ni, para orang ahli makrifat, dia akan meletakkan sini huruf titik. Maka dia akan berzikir seperti orang mati, kematian, tak ada kuasa, lemah lonlai, baru dia letakkan huruf titik di sini. Dia lihat tadi huruf titik, itu adalah kenderaan sakaratul maut. Titik tu. Nun, titik nun, wal kalami wa ma yastur. Ma anta bi ni'mati rabbika majnun. Majnun kalau kita dapat, kita akan dibawa kepada gila kepada Allah. Tak. Seperti mana Nur Muhammad, Nur Muhammad tu pergi kepada kecintaan dia, itu sifatullah kepada zatullah, lebur. Di situ alat untuk fana, cinta, masyuk, lebur kepada Allah. Di situ anak kuncinya, huruf titik nun. Sebab Quran ni ada 6,665 ayat, lebih kurang itulah. Dan dia terhimpun kepada Bismillahirrahmanirrahim, ataupun Al-Fatihah dulu. Dan Al-Fatihah terhimpun daripada Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah. Dan ada lagi riwayat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim letak pada huruf ba. Dan ada lagi riwayat Rasulullah katakan ba tu letak pada huruf titik. Dan ada lagi titik itu tak lain adalah nokta gaib. Sebelum dia bertitik bertanda, dia gaib dulu. Di situlah tempat titik tu harus kita gaibkan daripada titik tu. Gaib ke mana? Gaib di dalam Kanzul Arash yang putih. Di situ kita lebur di dalam sifatul sirullah Nur Muhammad, itu kenderaan kita. Bila kita nak sampai sakaratul maut, kita mesti nampakkan kenderaan kita, roh, kenderaan roh kita. Tetapi kalau di dunia lagi kita tak tahu, tak kenal huruf titik itu. Kita hanya tahu titik, tapi kita tak tahu nokta gaib tu nak ke mana titik tu. Sebab setiap orang yang mengangkat takbiratul ihram, dia mesti nampakkan anak kunci titik itu. Sebab di situ segala terhimpun, segala sesuatu itu lebur di titik. Sebab daripada titik itu akan terjadi huruf alif, ba, ta. Kalau tak ada titik itu tak akan jadi semua. Titik itulah Nur Muhammad yang perlu kita kenal. Cahayanya amat gilang gemilang, nurun ala nur. Nurun ala nur, nurun ala nur. Kita harapkan semua yang hadir dan pendengar YouTube dapat mengenali setiap angkat takbiratul ihram, kita nak nampak Mi'raj di situ. Itu daripada Syekh Abdul Qadir Jalani sampai kepada Sunan Kalijogo, sampai turun-turun kepada titisan-titisan para wali Allah. Semoga kita semua dari titisan-titisan wali-wali Allah. Hanya titisan-titisan wali Allah, berketurunan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ni berketurunan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih tinggi darjat dia daripada darah keturunan Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kenal, dia yakin bahawa dia keturunan Nur Muhammad. Roh kita berketurunan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu lebih tinggi lagi darjat dia daripada darah daging keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang dah kenal Nur Muhammad SAW, hilanglah keakuan diri dia. Dan dia tidak mahu hidupnya ada merasa keakuan diri. Itu maknanya. Rasulullah SAW sendiri mengakui, aku ni engkau ni aku. Sebab percikkan daripada Nur Muhammad tu jadi roh kita yang kenal. Maka tak lain roh kau daripada aku. Dan aku tu engkau tu Nabi Muhammad sendiri mengaku, engkau tu aku tu engkau, tidak ada dua pun. Sebenarnya esa satu. Jadi dikatakan tadi para wali Allah, orang yang kenal diri, kenal Allah, tidak lain. Dia adalah seperti aku juga, kata Nur Muhammad SAW. Orang-orang arif billah yang kenal diri, belajar kenal diri, kenal Allah, maka dia Rasulullah SAW sendiri mengatakan, orang arif billah itu seperti aku juga. Orang dulu-dulu mengaji sampai kepada situ, hilang keakuan dirinya, baru datang Muhammad tu sendiri datang. Bila kita
Orang tak tahu makam kita. Apa yang sesuatu yang Allah bagi kepada diri kita, ada makam-makam sendiri. Makam tu adalah setelah orang itu mengenal diri, mengenal Allah, untunglah dia, maka dia memiliki makam-makam yang Allah Ta'ala nak bagi rahsia tu. Makam-makam daripada Allah, rahsia. Rahsia apa tu? Engkau dah mengenaliku sejak dulu lagi. Maka engkau harus ikuti apa yang telah aku perintahkan. Maka itulah makam dia. Jadi sesuatu yang berlaku dalam hidup orang yang kenal diri, kenal Allah, itu adalah makam yang Allah Ta'ala telah aturkan sejak azali lagi. Untunglah. Di situlah kemanisan orang yang dapat kenal diri, kenal Allah. Dia tak mahu ada keakuan diri. Dia sentiasa hidup dia, innal awliya Allah la haufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tenang, dia tak ada risau, dia sentiasa hati dia. Dia nampak je macam buat kelang kabut, buat macam tak tentu arah. Angkat nikah dia buat kelang kabut, buat macam tak, buat bodoh je dia buat. Biar orang jadi kelang kabut kan. Dia buat ni saja buat gitu dia. Sebab Rasulullah ada di situ. Jadi dia tak berani. Dia tak berani. Waktu angkat nikah tu Rasulullah di situ dia kaku dia jam tu. Jadi dia pun dia buat kelang kabut lah. Jadi gitu. Orang tak faham makom. Jadi kalau orang yang tahu, maknanya dia akan merasa ada sesuatu yang hadir, yang lebih besar daripada siapa yang nak nikahkan dia tu. Dia nampak orang tu, tapi dia tak nampak lagi dah yang menikah, tapi dia nampak yang menikahi tak lain lagi dah Rasulullah. Dia dah duduk di situ. Makam tu saya cakap tadi. Kalau kita tak duduk makam, takkan Ustaz Haji Rosli tu yang nikah kan? Engkau nampak gitu, dia tak nampak gitu. Pasal orang dah duduk makam ni, dia mana sama. Dia dah nampak Pak Ainama tualu Fasama wajullah. Tu saya cakap tadi. Susah nak cakap kalau orang tak ahli dia. Bukanlah kata kita tinggi. Tidak. Kita kena duduk di situ. Kau nampak lagi dia ke nikah kau? Nampak ni. Dalam halus pun kita tak boleh main-main. Tetap kita Allah juga. Kita tak boleh kata orang ni yang nikah kan. Memanglah saya pun tak boleh sebut. Tapi saya dah tersebut ni. Maknanya bukan semua orang boleh kita samakan. Orang ni ahli Allah. Wafat kau nak talkinkan juga untuk dia. Orang ni ahli Allah, kau suruh dia bertaubatlah, istighfar. Ucap balik 2 kali syahadat. La haula. Kau nak kena gantung ni. Wali Allah nak kena. Syahadatlah. Istighfar lah, minta ampun kepada Allah. Kita suruh siapa beristighfar, kita suruh siapa bersyahadat. Dia dah terus bersyahadat dan terus beristighfar, kau terus suruh dia. Mana kau yang tak kenal dia? Nanti kalau dia cakap nanti, aku beristighfar bukan sebab engkau suruh aku istighfar, tapi dah memang aku sentiasa beristighfar. Dan istighfarku tidak sama seperti istighfar engkau. Istighfarku adalah aku tak mau lagi merasa ada keakuan diri. Kalau aku ada keakuan diri, aku harus istighfar. Tapi kalau aku dah tak ada keakuan diri, kau suruh istighfar, salah kau. Tak sama. Allah pun dah bagi tahu dalam surah Al-Insan, surah Alif Lam Mim Sajadah kan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastaun. Allah soal, Allah jawab. Allah Ta'ala, apakah sama orang mukmin, orang yang kenal diri kenal Allah? Siapa orang kenal diri kenal Allah? Para Rasul, para Nabi, para wali-wali Allah, arif billah. Mereka ni kenal diri kenal Allah, orang mukmin. Orang sahabat tu semua mukmin. Ya, jangan ingat dia tak kenal Allah pula. Orang mukmin dah pasti kenal Allah. Orang Islam belum tentu. Belum tentu. Tak sama. Afaman kana mu'minan. Orang fasik, dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Islam. Allah Ta'ala kata, la yastaun. Tidak sekali-kali sama. Tak sama. Kita kena kenal kita ahli orang mukmin atau ahli orang fasik. Kita fasik, kita angkat barang, kita kata kita. Kita yang makan, kita yang sodok. Kita kata, kita tak bayangkan makrifat kan.
para arif. Bila pantang dia sodok tu, dia rasa dia sodok dia dah istighfar dah. Tak nak makan dah, dia hukum diri dia sendiri. Dia tersilap besar lah tu. Kita tak start motor, kita tarik, kita rasa kita yang tekan minyak bagi laju. Kita tak rasakan Allah yang bagi laju, Allah bagi pelan, Allah tekan brek, Allah yang tarik kelas, tarik gear, Allah yang bagi kita lihat kona kanan kiri, Allah yang bawa kita ke mana-mana. Kereta kita ni bukan kita duduk kat kereta, tapi kita duduk kat kenderaan Allah. Allah yang bawa kita. Ni tak kita bawa kereta, kita rasa kita yang bawa kereta. Apa si Ajis punya ilmu ni ke situ pula? Ya. Kalau kamu tak buat, kamu tak merasa indahnya hidup dengan Allah. Kita kena kehidupan dengan Allah baru original. Sekarang kau kehidupan dengan siapa? Nafsu kau, diri kau sendiri. Kau rasa kau yang ada kudrat, kau yang ada kehendak, kau yang ada ilmu. Padahal tu semua Allah Ta'ala punya. Daripada la hayyun, la alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakalim, lahul mawjud. Tak ada apa benda yang mawjud pada diri kau illallah. Nak kau pakai ayat-ayat lain, bukan saya cakap ayat tu tak betul, sedangkan kau tak mengamalkan. Kau baca tu tapi kau tak mengamalkan ni. Masih lagi kau berjalan, kau rasakan kaki kau yang bergerak, kudrat kau. Kau tak rasa ke setiap langkah kau manisnya dia yang melangkahkan. Dia yang seolah-olah mengangkat kau ke mana-mana, berjalan kaki ke sana ke masjid, ke mana-mana pun dia bawa kau. Kau tak rasa ke kau datang ke Perlis ni dia yang bawa. Kau tak rasa ke mana-mana. Kau tak rasa ke keluar dalam tidur tadi ke bawa kau berjalan mimpi, kau tak tampak ke Allah keluarkan kau berjalan. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci kau ya Allah yang memperjalankan yang halus perjalanan roh, baik pun perjalanan alam malak, alam ke dunia. Tetap dia juga yang memperjalankan. Tapi dengan siapa harus kita pelajari ini sekarang? Harus dengan siapa kita betul-betul membai'ah yadullahi fawqa aydihim. Aku mengambil bukan daripada tangan engkau ya Rasulullah, tetapi daripada tangan Allah. Kami cerita ni daripada mana? Tak lain daripada cerita kalam Allah aku ambil. Nampak daripada mulut Nabi, nampak daripada mulut sahabat, nampak daripada guru mursyid, tapi sebenarnya daripada Allah. Bila kita mengambil ma'rifatullah ni tadi, maka kita telah mengambil daripada Allah, bukan daripada guru mursyid. Hakikat sebenarnya itu yang mantap. Sebab guru mursyid akan wafat, wali-wali Allah akan wafat. Walaupun dia berpindah, itu disebut pindah. Dia jangan sebelum mati, tetapi tetap dia akan wafat. Jadi Allah, kita mengambil pada Allah, Allah tidak pernah wafat, tak akan wafat. Dari itu Pak Rasulullah, para wali Allah, arif billah, dia menyuruh langsung bermakrifat. Walaupun kau salam dengan dia, kau berbaiat dengan dia, jangan aku kau ingat kau salam tangan kudratullah. Ingat kau bukan melihat wajahku, tapi kau melihat wajah Allah, dan kau dapat mendengar suara ni bukan suara aku, tetapi suara daripada kalam Allah. Ilmu tu daripada ilmu Allah. Jangan dia fikir daripada saya tak ada ilmu langsung. Saya nak cakap apa pun saya tak tahu tadi. Tak tahu apa ni. Ini yang tahu semua saya tak tahu. Apa yang nak dibagi cerita, saya cerita. Sebab kita dah kosongkan. Kita dah delete semua. Delete semua. La ilaha illallah tu delete semua. Jadi kita mendengar dengan pendengaran Allah. Allah yang kita dengar suara tu suara daripada Allah. Kita pandang siapa? Pandang wajahul Allah. Sebab orang-orang yang dah tak ada keakuan diri, maka kita akan melihat cahaya Allah terpancar masuk. Jadi hati kita akan tenang, terbuka hijab-hijab. Sebabkan kita memandang mursyid yang dah tak ada keakuan diri, maka kita langsung melihat wajhul Allah. Bukan guru mursyid tu wajah apa Allah, bukan. Dia dah tak ada rasa keakuan diri, baru kita dapat rasakan. Ini bukan apa ni angan-angan, bukan angan-angan. Ini rahsia asli. Bila seseorang tu dah ditemukan dengan waliullah atau guru mursyid yang betul-betul fana fil baqa, hilang keakuan diri dia tak memikirkan apa, maka beruntunglah dia.
Dia dapat melihat Allah di dunia lah. Itu bagi ahli. Kalau bukan ahli, dia takkan faham. Allah tak bukakan, Allah adakan dinding, buta mata hati dia. Itu jawapan sendiri. Ya, bukan ada kekuasaan untuk nak bukakan hidayah, bukakan mata hati. Yang boleh bukakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, Allah sentiasa nak bukakan mata hati kita untuk melihat Allah dengan ciptaan amsalalin. Nak banyak perumpamaan bulan matahari, nak nunjukkan aku yang kau tak nampak aku lagi ke? Tapi manusia ni suka berjadalah, berbolak-balik, berbalah-balah. Dia nakkan puas hati diri dia je, nafsu. Tak kena dengan diri dia protes. Suka berbalah-balah, suka rasa dia je betul, orang lain salah. Walaupun orang lain betul, dia tetap dia nak orang sanjung dia tak boleh. Jangan jadi macam sifat yang iblis tunjukkan. Dia rasa dia dah banyak amal, dia akan pelekeh orang lain. Kita tidak. Kita mengaji kena diri, kena Allah ni, lagi kita belajar, lagi nak hilangkan title tu lah hilang. Kalau kita belajar mengenal diri, kita punya title Datuk, kita dah belajar kenal diri, kenal Allah, takut, kita marah, kita tak suka orang panggil Datuk. Dalam hati kita ada nama Datuk pun kita nak. Untungnya tadi. Sebab itu semua menyusahkan hidup kita nanti. Nakkan gelaran-gelaran yang jenis nak jadikan keegoan. Datuk ni, Datuk punya meja makan lain, Datuk. Dia tak mau dah. Kena belajar kenal diri. Kalau bersila sama-sama bersila. Tak surau ke masjid kan. Dia. Baju dah tak boleh dah. Baju dulu masa zaman Datuk tu beli harga RM200 baju saja. Baju singlet saja 200. Tak? Ni kali dia beli, dia tak beli dah 200 dah. Walaupun duit dia tetap banyak, Datuk kan, tetap dia akan merendahkan dirinya. Dulu dia beli 200, sekarang ni dia akan beli 100. Dan 100 lagi dia akan sedekahkan. Dulu dia beli kereta 50,000. Sekarang ni dia beli kereta 25,000, 25,000 dia infakkan. Dia buat style macam tu. Itu orang yang beruntung. Yang duduk jalan ni dia akan dibuat gitu. Dan ada lebih hebat lagi. Dia dah langsung pakai yang mana yang ada. Apa yang tinggal? Allah dan Rasul. Bagi dia lebih penting lagi. Dia pegang tu. Mana yang dah ada sudahlah. Itu pun dah terlalu banyak, kan? Jadi duit yang ada tu dia semua serahkan kepada infak cepat. Sebelum datang pembunuh, pengambil segala nikmat, malaikatul maut, dia dah bersedia. Kita tidak tahu sesaat ke depan, seminit ke depan, sejam ke depan, sehari ke depan, seminggu ke depan, setahun, nyawa kita ni semua di tangan Allah. Dia tak tahu. Bila-bila aja dia boleh cabut. Hendaklah dicabut dalam keadaan kita tak ada keakuan diri. Sentiasa kita redha Allah yang susun hidup kita. Sentiasa kita ridha apa yang datang, anzala ala abdihil kitabah, apa yang turun dalam kitab otak kita ni, semua kita minta kesucian daripada Allah dan kita nampak clear daripada Allah. Tapi kalau tak belajar kenal diri, kenal Allah, datang juga daripada Allah. Sampai ke sini umur-umur kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia pergi belah kiri, nafsu, amarah. Kadang-kadang dia pergi lawamah, kejap kanan, kejap kiri. Dan datang tu cukup cantik, tapi kejap okey, kejap tak okey, kejap percaya, kejap tidak. Lawamah. Kita nak mutmain, terus direct, terus masuk, terus yakin, terus jalan. Nabi Hidayat dapat mutmainah. Hidayat, bocorkan perahu kau tu. Terus tak banyak cerita, tak ada bala-bala. Dia dengar clear, dia terus bocorkan. Hidayat, celup tangan kau ke dalam, sampai ke dalam, ambil tanah liat, tampal, jadi buruk. Dia tak ada bantah langsung, Nabi Hidayat. Tak ada bantahlah. Itu para nabi, para rasul, para arif billah, waliullah, arif billah, semuanya dia tak ada membantah berbalah-balah. Datang anzalat terus. Tengok orang tu datang, bagilah, bagi dia. Dia tak ada istilah apa-apa, bagi. Dia kata, ni orang ni, ini dia makan sebelah tu, bagi.
Ini duit ada lebih ni, tak ada orang bagi. Tiba-tiba ada orang datang, bagi. Dia tak rasakan apa yang ada duit kat dalam diri dia tu hak dia. Sentiasa bersedia menunggu apa yang Allah Ta'ala arahkan. Sebab dia tak memiliki apa-apa. Dia cuma bawa je duit. Kepunyaan tu hak Allah Ta'ala. Dia tak merasa dah. Semua dia keluarkan. Semua dia gunakan untuk infak ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang di langit Allah suruh menyintai kekasihku di bumi. Yang di bumi semua menyayangi. Kerana dia tak ada berkehendak kepada keinginan hawa nafsu pada dunia. Kalau orang tak faham, dia ni si Haji ni ajar benci dunia. Bukan benci dunia. Inilah orang bijak. Bila kita dah tak mahu kepada dunia, dunia akan kejar kita. Dunia akan kejar kita. Sebab kita nak Allah Ta'ala. Kita nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehinggakan kita tak ada keakuan bergerak, duduk, rukuk, baring. Mana kita pergi, kita utamakan cerita tentang mengesahkan Allah. Kita duduk dengan ahli mekanik, cerita juga mekanik. Tapi mekanik kita tu mengesahkan Allah. Besi ni daripada mana, dek? Kau bertukang ni kan? Daripada mana kepandaian kau? Kita akan halakan dia. Dia minat burung, kita halakan tadi suara burung ni daripada percikkan suara merdu Nabi Daud. Jadi setiap burung yang champion, yang menang ni tadi, itu adalah suara percikkan suara Nabi Daud. Dan suara Nabi Daud itu tak lain daripada percikkan suara Allah, merdu suara Allah SWT. Jadi bila kau dengar suara burung, dengarlah sebenarnya itu percikkan suara merdu Allah SWT. Kita halakan mengesahkan kepada Allah SWT. Mana pun kita pergi, kita nak cari kesesuaian untuk mengajak mereka ilahun wahid. Sama-sama menomorsatukan Allah SWT. Tak ada lagi lain kerja yang lebih mulia dalam hidup kita. Penduduk langit, bidadari, semua malaikat-malaikat mengenali kita, menyintai kita. Sebab arahan daripada Allah. Bila dia dah menyintai aku, semua makhluk-makhlukku yang suci, tanazzalul malaikatu ruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun ya hatta matal. Selamat dia sampai fajar. Sentiasa mana fajar, malam pun dia dah selamat, fajar lebih selamat lagi, cerah lagi. Itulah keberuntungan dia tadi. Cerita kesian kalau orang manusia dia buta tentang Allah Ta'ala, kita kesian. Sebab kita nampak orang yang buta, yang tak kenal diri, tak kenal Allah ni, kita nampak dah dia berjalan kepala ke bawah, kaki ke atas, dan dia tak tahu, pusing-pusing, dia tak tahu hal mana nak pergi. Berpuluh tahun. Kesian kita tengok. Hidup dia 30 tahun dia terkapai-kapai. Dia sangkakan pula dia tak sesat. Padahal kita tengok, ya Allah, kita rasa bersalah kalau kita prihatin pada dia. Walaupun dia tak minta tolong, kita akan cari jalan. Macam mana ya Allah, dia tak sedar. Gitu sifat-sifat orang yang dah dicintai oleh Allah. Dia tak ada musuh kat muka bumi ni, dia tak ada musuh. Apa lagi kak? Dia tak ada musuh. Malahan dia menambahi lagi rasa kasih sayang. Kasih sayang yang bertambah. Ni hari 10, besok 11. Dengan Allah, dengan makhluk. Sebab dia tahu, dia kenal diri, dia kenal Allah. Allah tu ni hari bagi kita 10 kasih sayang, besok 11. Tak pernah menu, besok 12. Sepanjang umur kita tak pernah turun kasih sayang Allah. Naik, Rahman Rahim. Rahman Rahim. Naik, makin naik, bukan makin benci Allah pada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma. Allah tak pernah tinggalkan dan pernah berpaling. Kita yang berpaling pada Allah. Allah tak pernah tutup lampu. Allah sentiasa on je. Kita off kan. Allah on, kita off kan. Kita tutup lampu cahaya itu dengan tangan kita supaya tak nampak cahaya. Kita ni suka begitu. Sebab tak kenal diri, tak kenal Allah. Dan diperkenal pun, dia pencabar lagi. Mereka lebih teruk daripada binatang ternak. Sebab binatang ternak tak dibagi akal. Memanglah gitu. Dia belasah ya. Tapi kalau manusia dah dibagi akal tapi tak menggunakannya, lebih teruk pada binatang. Sebab binatang tak dibagi akal. Jadi kesian kita tengok manusia akan berubah menjadi kepala binatang. Sebenarnya Allah nak tunjukkan lebih teruk lagi. Dia umpamakan binatang, dia okey lagi.
Tapi kalau Allah umpamakan tak ada makhluk aku macam kau, berat dah tu. Allah tak mengaku kita makhluk, bahayalah betul. Kalau binatang masih makhluk lagi. Tapi kalau tak diumpamakan kita, ya Allah, berat benarlah. Dia tak mengaku kita makhluk dia. Berat sangat. Ya, jangan sampai jadi begitu. Sebab butanya kita tak nampak. Setiap gerak kita, setiap diam, setiap melihatan, setiap pendengaran, setiap kalam, setiap apa yang datang intasan, semua daripada dia kita ngaku kita. Selamba je kita dah berapa lama jalan kita rasa. Cuba tengok sekarang, praktiskan, buat. Setiap langkah kita ingat dia yang langkahkan. Manisnya hidup kita. Memang nampak berat, tapi cuba buatlah. Mata kita bangun tidur je maka, ya Allah, kau bagi aku lihat dalam nikmat. Baru kita hargai. Ini kita dah biasa, kita rasa tak ada kita nak menghargai kesyukuran kepada Allah. Kita rasa apa? Sama je bangun tidur, siapa-siapa pun bangun tidur boleh lihat. Kita punya otak set macam tu, tak mensyukuri. Bangun tidur, ya Allah, boleh aku lihat lagi. Boleh aku lihat isteri aku, boleh lihat anak aku lagi. Terima kasih ya Allah. Boleh aku bercakap lagi ni. Boleh aku dengar lagi ni ya Allah, terima kasih. Kita tak ucapkan bangun tidur gitu. Kita terus fikir nak pergi sana, nak pergi sana. Kita rasa kita boleh buat tu. Pergi hantar anak sekolah, hantar isteri. Kita nak kotak kita set ke situ dulu. Kita tak ajarkan bangun pagi, ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, sayang ya Allah. Jangan biarkan aku urus diri aku sendiri, ya Allah. Tolong ya Allah, kau dah bagi aku hidup, aku tak mau ya Allah. Aku tak tahu apa benda, kau susun ya Allah. Pagi-pagi buat macam tu. Bangun tidur kan. Barulah pergi mandi, pergi apa, ambil wuduk. Rasulullah tak terus bangun tidur, terus pergi bilik air, tak. Rasulullah, alhamdulillah. Dia hayati yang dia tu dah hidup. Hayati tu dia, manisnya hidup. Tidur tadi dia matikan terus, macam mana? Allah, hidup aku lagi, ya Allah. Nikmat semua. Siapa buat macam tu, Allah akan bagi hidup dia botol-botol. Nikmat. Tapi dah bangun aja, kita rasa keakuan diri beratlah. Lepas tu kita buat selamba macam tak ada salah pula. Tak mengaji, tak kenal diri, tak mengaji. Orang mengaji dia komplain pula. Lagi. Wa na'udzubillah. Jadi bersyukur kita kepada Allah SWT. Allah berikan kurniaan dari sisi Allah menyebabkan kita rasa nak kenal Allah. Kalau Allah tak bagi, kita tak dapat kenal Allah. Jadi syukur kita, Allah perkenalkan diri Allah, supaya kita dapat goda Allah. Allah yang bagi kita. Allah yang bagi kita rasa asyik kepada Allah. Allah bagi kita asyik kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta. Lama-lama semua cinta tu yang ibu dia adalah Allah dan Muhammad. Dan juga kita tertaruh cinta kepada sekalian alam. Hingga minta maaf, bukan kata sesama Islam. Yang bukan Islam pun kita cintai. Sebab rahmatan lil alamin, yang aku utus Nabi Muhammad ni, rahmatan lil alamin termasuk juga orang yang bukan Islam. Jadi utusan Allah tu mengutus Nabi Muhammad SAW untuk beri rahmat kepada sekalian alam, termasuk orang bukan Islam. Tumbuh-tumbuhan, binatang, haiwan, semua muka bumi di langit, semuanya dapat rahmatan lil alamin. Daripada siapa tu? Muhammad. Hebatnya Allah Ta'ala letakkan crown Allah Ta'ala tu pada Nur Muhammad SAW. Subhanallah. Jadi kita lihat sifat-sifat yang mulia yang ada pada diri Rasulullah tu adalah disuruh menjadikan, kita jadikan contoh tauladan. Akhlak dia tu. Akhlak Rasulullah tu akhlak Allah Ta'ala. Kerana yang didik Rasulullah tu masa kecil adalah Allah sendiri. Jadi kita nak Allah sendiri yang didik akhlak kita. Kalau belajar saya dengan saya gagal, tapi mintalah kepada Allah. Nanti Allah akan ajarkan akhlak. Akhlak kecintaan dengan Allah, akhlak kecintaan dengan Nabi, akhlak dengan ibu bapa, akhlak dengan adik-beradik, akhlak dengan isteri, akhlak dengan anak. Semua akan terdapat di dalam kita mengenal diri, mengenal Allah SWT.
Saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita bagi kepada Pakar untuk sikit untuk ni. Bagi Pakar insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Terlebih dahulu saya juga mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT yang mana dengan hidayah taufik dengan rahmat kurniaan dan inayah daripada Allah SWT, maka Allah SWT telah meletakkan saya di sini pada malam ini di tempat yang sangat mulia sekali di atas muka bumi ini, itu di taman-taman syurga yang penuh dengan Nur Muhammad, Nur Ilahi, Nur Hidayah, Nur Iman. Jadi Alhamdulillah, yang mana kedatangan saya ni bukanlah dengan kudrat daripada kekuatan daripada daya, tidak ada daya dan upaya, melainkan semuanya daripada Allah SWT. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya-Allah. Semuanya adalah kurniaan Allah, pemberian Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang dizahirkan supaya kita ada di sini. Sebenarnya kita tidak ada daya dan upaya. Kita lebur di dalam kebesaran Allah SWT. Tidak ada keakuan kecuali Allah SWT yang Maha Esa, Maha Tunggal, Maha Berkuasa dan Maha Bijaksana. Jadi Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran juga setelah kita mendengar daripada Ustaz begitu banyak sekali. Moga-moga Allah SWT memberi kita dapat ingat dan kita dapat amalkan, walaupun sedikit insya-Allah. Kalau banyak lagi baik, Alhamdulillah. Supaya kita utamakan Allah dan Rasul, macam Ustaz kata tadi, yang mana kita biasanya tenggelam tenggelam di dalam kehidupan kita. Kita anggap kehidupan kita tu rutin macam tu ya, bangun tidur buat semua, kadang-kadang terlupa nak baca alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, lupa nak bersyukur. Jadi Alhamdulillah, kita nak kenal yang tu, nak kenal rasa bahawa Allah SWT yang bangunkan kita, hidupkan kita, dan kita kena tunaikan segala-gala hak Allah SWT, perintah-perintah Allah SWT. Segala keperluan kita, makan, minum, semua juga daripada Allah. Kita ada sebut kadang-kadang kita kena saya tu Allah, na'udzubillah, astagfirullahalazim. Yang tu pun kita kena istighfar. Kita, mutu kita, umur kita, isteri kita, semua itu daripada Allah. Langkah kita berjalan, kita main, semuanya daripada Allah. Jadi yang tu, Masya Allah, saya sendirilah nak kena usahakan lah supaya kita dapat amalkan. Mulanya kita dah dengar, kita dah tahu, kita dapat ilmu, nak amalkan pula. Jadi kalau tak dapat banyak pun sikit itu insya-Allah lah. Kita mengata kuat-kuat pelan-pelan lah insya-Allah. Kita usaha nak ikhtiar dengan pemberian Allah SWT juga. Sebab kita tak mau jadi macam Ustaz kata tadi ni, ulaika kal an'am bal hum adall tu. Mereka tu lebih teruk daripada binatang ternakan. Bal hum adall.
Tak mau jadi sampai peringkat tu, kita nak beruntung. Kita nak sentiasa berada dalam keberuntungan, tak mau dalam kerugian. Apabila kita ada keakuan tu, kita rugi sentiasa. Kita sentiasa dalam kerugian. Wal asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi setakat itulah kita sama-sama pesan-pesan dengan kebenaran, dengan pesan-pesan dengan kesabaran. Jadi apa yang baik daripada Allah lah, yang kurang daripada kelemahan saya, juga daripada Allah SWT untuk jadi iktibar pengajaran. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana dapat lagi peluang untuk hadir ke majlis ilmu. Alhamdulillah, setiap hari Syahid mendengar kalam-kalam dari Murabi Ustaz Aziz. Kita cuba nak hilangkan keakuan diri. Setiap hari kita cuba. Sampai kita nak buat satu benda pun kita teringat, ya Allah, keakuan diri yang selalu ada dalam diri ni. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu ajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, inayahnya, rahmatnya, kasih sayangnya, kelemah lembutannya dapatlah kita bersama-sama berada dalam majlis Allah Subhanahu wa taala seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersurailah kamu di dalam majlis Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kamu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kamu yang diampunkan tadi digantikan dengan kebaikan. Maka inilah yang dikatakan kabar gembira yang telah disebut oleh Rasulullah SAW. Dia nak bawa kabar gembira ni, apa dia, hala tuju dia? Jangan adakan keakuan diri kita. Yang ada hanya Allah, yang ada Dia yang tahu mengesahkan pada diri keesaannya, zatnya. Itu yang sebenarnya Dia yang layak menyatakan diri Dia. Dan kita ni memang tak ada, kan? Itu yang cerita pakaian kita lah, itu kena betul-betul imani, yakini bahawa la tu memang kita, memang pakaian kita memang la. Itu je. Itu yang Rasulullah ajar dua tu. La ilaha illallah. Yakini betul-betul. Bukan kita hanya menyebut saja, tapi itu yang dikatakan sebenar-benar yakini, imani la ilaha illallah. Nikmat senikmat-nikmatnya, tenang setenang-tenangnya. Tak tahu nak cakap, nak cerita macam mana. Itulah betul-betul sebenar-benar khabar gembira yang Rasulullah SAW bawa, nak ceritakan. Sebenarnya kau bawa ni, insya-Allah. Saya melihat kepada saya sambung Ustaz cakap cerita tadi pasal nikah tadi. Saya mungkin orang lain lihat lain, kan? Orang lain dia melihat keadaan pernikahan semalam. Ini Sabtu semalam semalam lah. Saya semacam dah lama pula. Okey. Mungkin orang lain, tapi saya Allah Ta'ala memperlihatkan, kan, saya cerita dekat sahabat-sahabat saya sebelum ni. Seperti mana Rasulullah SAW mendapat wahyu daripada yang pertama tadi tu. Nabi Jibril kata, Iqra bismi rabbikal ladzi, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Rasulullah tak saya pernah mendengar penceritaan tentang seperti ini. Rasulullah tak baca, dia diam lagi. Jadi datang daripada Allah baru dia baca. Jadi macam mana semalam yang saya tengok,
kan, keadaan yang betul-betul orang yang betul-betul mengimani betul-betul la ilaha illallah tu, dia tak nak makhluk ajar dia. Dia tak nak makhluk ajar dia. Dia nampak makhluk dulu, dia tak nak. Dia tu nampak macam Ustaz jadi nampak macam kelang kabut. Tapi saya tak nampak kelang kabut. Saya lah. Allah Taala pelihara dia. Tapi sebenarnya Allah sendiri yang menyatakan mendidik itu, allamal insana ma lam ya'lam. Dia tak memikirkan makhluk dahulu, dia fikir Allah dahulu. Yang turun betul-betul lafaz tu terima ni nikah sekian. Mudah je sebenarnya kalau pada penzahiran, betul ya. Tapi sebenarnya saya melihat itu sebenarnya orang betul-betul memegang la ilaha illallah ni, apa yang saya cakap tadi, tak ada keakuan diri dia nak Allah yang ni mendidik dia betul-betul. Tu yang Allah Taala buka saya pada hari tu. Saya pegang kamera ni, saya tahu. Bukanlah saya tahu, tapi Allah Taala, saya pun tak nak ada keakuan diri juga. Saya pun tak nak saya mengetahui yang menyatakan saya ni tahu, saya pun tak nak. Saya pun takut. Khauf wal ju', saya tak nak. Saya takut saya yang mengetahui tak. Dia bagi tahu tu pun dia lah yang sebenarnya diri dia je tu. Tu yang saya nampak kat situ. Tapi kalau orang lain mungkin pada penzahiran yang mungkin dia tidak memahami dan belum memahami, dia akan nampak macam ini macam gugup, ni macam tak. Sebenarnya saya tak nampak tu pun. Saya tak nampak tu. Apa itu yang sebenarnya kita nak sama-sama share, kongsikan. Orang yang mendengar YouTube ni, biarlah apa yang terjadi datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sendiri pun nak mengusahakan sesuatu perkara pun Allah Taala didik gitu. Nampak macam kelang kabut. Saya lah macam nak ada kebun ke apa ke, tapi saya rasa macam, ya Allah, Engkau atur lagi baik, ya Allah. Aku atur ni memang dah kelang kabut dah. Jadi dia datang khatir Rabbani begitu. Bawalah dalam kehidupan harian kita supaya benda ni menjadi sebati. Sebati. Tak ada keakuan diri kita tu memang sesuatu benda yang nikmat sebenarnya. Rasailah sebenarnya. Itulah yang diajar oleh pembimbing rohani kita, supaya kita sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pagi, petang, siang, malam, 24 jam. Apa pun kita lalai pun dia bagi. Kita nak bersangka buruk dengan orang lain pun dia hilangkan. Jangan. Tak apa. Kita tak takut dengan apa benda yang sampai. Kita dalam keadaan lalai pun Allah Taala cepat. Allah Taala cepat. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah wa iqamis solah. Apa pun pekerjaan, apa pun perbuatan, Allah Taala tetap pegang kita, teguhkan kita semuanya. Jadi macam Ustaz cakap dulu, bergoyang, ujian yang sampai tu tetap memang bergoyang. Tapi kita kalau tak dengan Allah, macam mana kita nak ke depan tu. Jadi kita tu memang tak ada apalah. Seperti burak yang Ustaz cerita sebelum ni, burak yang dah banyak-banyak tu, burak yang bawa Rasulullah SAW Isra Mi'raj tu, seekor burak, saya pendekkan, seekor burak je yang dia kata, ya Allah, aku tak mampu, ya Allah, yang lain semua hebat-hebat, aku ni tak mampu, ya. Rupanya dia yang kena lantik jadi kenderaan Rasulullah SAW nak Mi'raj, bawa kekasih Allah tu. Rupanya dia yang layak. Tapi itulah yang dikatakan Rasulullah nak nyatakan, Allah Ta'ala nak nyatakan sebenar-benar memang kau rasa kau jangan mampu, kan? Semua aku yang atur semua, kan? Itu yang sebenarnya. Itulah dapat saya perkatakan pada malam ni, datang daripada lintasan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada daripada saya, semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat bersama-sama membawa dari dalam kehidupan harian kita, sentiasa berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada keakuan diri kita, membawa hala tuju, iaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia yang mengesah pada diri dia. Kita tidak ada, pakaian kita tetap memang tak ada. Itulah yang dikatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan Pak Lang, Ustaz Syahid, Syekh Latif, semua itu daripada khatir Rabbani, pada lintasan yang suci, kudus daripada Allah, dan juga kalimat-kalimat Rabbi. Bersyukur kita, mari kita sama-sama amaliakan apa yang diucapkan oleh teman-teman kita tadi, untuk kita sama-sama mengesahkan Allah, seperti mana Allah itu mengesahkan dirinya sendiri, insya-Allah. Saya tak nak panjangkan lagi sebab
besok saya nak keluar awal sikit, ada urusan hospital. Jadi saya tutup di sini dulu sementara majlis ni, dan mungkin besok saya petang saya akan balik ke Kuala Lumpur balik. Mungkin 5-6 hari kita tengoklah, insya-Allah saya datang balik insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pendengar-pendengar YouTube yang juga yang hadir pada malam ini, dan juga mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan tadi, ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.